Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk sesi pendek ini, Apek nak bertanya, apa faedah perkauman? Kita semua tahu, kita semua ada kaum. Kita semua ada rupa, ada jantina, ada kewujudan sementara dan kita berkaum, berkabilah, berlainan, lidah bahasa dan warna kulit. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna arhamakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Yang bermaksud, wahai manusia. Ini lagi satu benda. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, wahai manusia, bermakna ayat itu dituju kepada manusia. Tapi siapa yang akan sampaikan? Nabi sudah sampaikan. Dan sudah sampai kepada kita. Apakah kita terus sampaikan? Ya. So, soalannya, wajiblah kita sampaikan, ya. Mana saya, Apek pun kena sampaikan kepada kaum saya. Saudara pun kena sampaikan kepada kaum sendiri. Atau kita berdakwah sampai kepada orang yang tak pernah disampaikan. Kerana ayat itu sebut, wahai manusia. Ada yang sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Jadi itu kita tuju pada orang yang kononnya yang mendakwa diri dia beriman. Ini wahai manusia. Ya. Jadi sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan wanita. Kita kena isytiharkan. Tuhan telah jadikan kita daripada lelaki dan wanita. Kita boleh kata satu dua perkara. Satu, anda tidak minta dilahirkan. Aku tak minta dilahirkan. Ada pihak yang mengisytiharkan. Dia yang menjadikan kita. Ada tak siapa minta dilahirkan? Tak ada kan? Dia yang menjadikan kita. Dan dia isytiharkan, dia menjadikan kita daripada lelaki dan wanita. Ya? Daripada male dan female. Masing-masing ada kan? Betul kan? Dan wa ja'alakum syu'uban wa qabaila, dan jadikan kita berkaum-kaum, bukan saja kaum, suku kaum, suku bangsa. Contohnya kalau saya bangsa Cina kan, saya suku bangsa ayah saya Hokkien, mak saya suku bangsa Shanghai, Cantonese, daripada Singapura lah, ya saya daripada Penang. Ada kawan saya, dia yang suku bangsa Bugis, ada yang mak dia Kelantan, ayah dia Siam, ada yang ayah dia India, mak dia Jawa, ada yang ayah dia Cina, mak dia Afrika contohnya. Jadi berlainan, dia keluar bukan berpecah, berpagaian lagi bangsa dan kabilah. Tapi soalan dia, apakah kita bangga dengan keturunan kita, warna kulit kita, bangsa kita, bahasa kita? Tentu sekali bangga dari segi pencapaian dia, dari segi ertinya, dari segi keberbagaian dia, dari segi kecantikannya, dari segi makna dia. Bila kita tengok bunga, lain warna, kita seronok, kita kagum, kita puji, kita puja. Ya? Tetapi Allah sebut dalam Quran, inna akramakum innallah, atau lita'arafu, supaya kita berkenalan. Kita kalau lelaki dan perempuan sama rupa, macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak lihat perbezaan? Kalau semua orang satu warna kulit hijau je, kita tak kenal warna lain. Kalau mata kita hanya boleh tengok warna biru saja, kita tak tahu apa tu merah, kita tak tahu apa tu hitam, kita tak tahu apa tu kuning, kita tak tahu apa tu ungu. Ya, kalau rasa tanaman, rasa buah satu aja, semua rasa manis saja, kita tak tahu kelat, kita tak tahu masam, kita tak tahu asam, kita tak tahu durian, kita tak tahu pahit, kita tak tahu atau bau, tak tahu bau wangi, busuk, hangit, harum, ya. Minyak wangi, kalau ada satu aja minyak wangi, boring lah industri minyak wangi, ya. Jadi semua orang ada keberbagaian tinggi, rupa bentuk, suara, nada suara pun kita boleh kenal. Ini macam suara Anwar Ibrahim. Jadi kita Allah sebut li ta'arafu, supaya kamu berkenal. Dan saya baca ini berkait dengan satu ayat lagi, wa ma kana nasu illa ummatun wahida. Dahulunya kami jadikan manusia semua satu, sama. Bila semua sama, dia
Tak ada interesting lah, tak menarik lah. Jadi Allah kata, itulah asalnya satu. Tak berapa menarik. Macam gurun pasir kosong. Jadi kita jadikan banyak. Kita jadikan pelbagaian. Supaya anda rasa berkenalan. Li ta'arfu. Waalaikumsalam saudara. Saudara mana? If Izam. Apa minum air nira nipa. Oh suka. Saya memang suka. Ada ke? Assalamualaikum, Cik Napet. Suka bicara soal mencari kembali jalan lurus. Oh, okey. Saya punya komen saya belum baca balik. Waalaikumsalam. Ayah nira memanglah sedap pasal dia apa ni apa ni memeram apa dia kita panggil apalah fermentation maaf pemikiran putih putih penjajah. So Allah kata inna arkamakum indallahi arkakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kalangan kamu ialah mereka yang bertakwa. Itu aja. Akhirnya semua uji ni takwa. Macam mana takwa? Menyedari tentang ayat tadi tu, iaitu kamu dijadikan, bukan kamu yang jadikan. Mengakui hakikat kebenaran Allah, mengakui kewujudan Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui apa yang dia jadikan dan apa yang dia letak sebagai lebih mulia. Cukup. Jadi semua diterang dalam ayat dia mudah saja. Ayat dia kan mahal. Ayat Allah paling mahal. Lalu sudah ada dan dia sudah cerita. Kita mengakui sudah bertakwalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tapi perkauman ni jadi satu perkara yang sensitif. Aku kaum ini Tionghoa, ini kaum pula orang putih, white supremacy, ada pula black is power. Ini pula dia punya keagungan. Kepada saya bagus, cantik, tetapi bila melampaui batas, bila kata sekarang hak lain pun aku punya, atau tanah pun hak aku punya, padahal dia tak usahakan, dia hilang tanah dia, kena gadai, kena rasuah, kena jual oleh raja, kena awak pula kena berontak. Ini macam kisah di Timur Tengah kan. Dia kembali pada tanah itu, dia nak tuntut Palestin dihalau. Lepas tu Arab datang balik kata ni nasionalis Arab. Dia tak selesai-selesai. Dia kembali kepada hudud dan hukum Allah. Allah kata jangan rampas hak orang. Kita jangan rampas orang. Kalau kita dah bagi satu kaum tu kerakyatan, kita dah bagi satu pelarian tu kerakyatan cara sah, bolehkah kita pergi ungkit-ungkitkan lagi? Oi, tahu tak siapa yang bagi kau ni? Boleh ke? Kalau begitu Allah akan ungkit lah. Allah akan ungkit. Nah, Allah ungkit lah. Kami yang jadikan kamu. Allah ungkit. Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Kalau tidak, kau kena jadi macam saja. Kau kena ubah jantina. Susah juga. Tak original. Suara akhirnya serak. Pecah lelaki. Jadi, kaum. Kami yang jadikan. Oi. Allah ungkit-ungkit. Awak Bugis. Awak Daing. Awak Daing apa? Awak Mandaling, awak Nasution, awak Lubis. Macam-macam lah maga saya dengar. Awak Said, awak Ahlul Bait. Allah kata, tak semulia, tak kira, bukan pengukur. Pengukurnya ialah takwa. Ada apa? Siapa mau tanya soalan? Jadi kenapa perkauman ni jadi begitu besar? Kenapa tak selesai? Dan memang tak boleh selesai. Sengketa kaum. Tentang antara satu sama lain. Bila satu peristiwa berlaku, dia kaitkan dengan kaum. Ini mesti salah DPIJ ni. Ini kes Adib ni. Ini mesti kerana perkauman. Tengok objektif kesnya. Kenapa polis tak mau selesai? Kenapa? Kita menuntut supaya diberikan fakta. Tapi ada orang takut fakta itu mencetuskan perkauman. Contoh macam di Amerika, dulu seorang kulit putih, polis pergi menyiksa, mendera seorang kulit hitam yang tak tahu salah ke tidak, tapi diskriminasi. Polis di Amerika banyak. Lepas tu terbunuh orang kulit hitam. Terus meletus perusuhan kaum. Terbakar satu bandar. Masa bawah pentadbiran Presiden Donald Trump. Kecoh semua. Mereka tak mau dengar kes ni. Mereka tak mau, mereka sudah bias, mereka sudah prejudice. Mereka anggap awak ni perkauman. Awak mesti buat keputusan untuk kaum kamu. Awak ni sudah berat sebelah. Terus kita prasangka terhadap orang tu. Pernah saya deal dengan satu orang berbangsa kulit lain.
Saya proseskan permohonan dia. Saya berlaku secara adil. Saya tak lambatkan sekali dia tegur saya. Oh, kerana saya kulit lain awak buat macam ni. Saya pun terkejut dan saya marah dia balik. Aloh, ayo, tolonglah. Aneh. Awak sangka saya macam ini. Mana pernah saya macam ni ke awak? Awak tengoklah orang lain. Tak ada bukti. Tapi dia boleh begitu ya. Tapi saya rasa sedih lah. Kenapa? Saya tak ada rasa apa. Tapi saya rasa lucu. Kenapa saya buat sesuatu tu orang kata, oi, bang, tengok dia ni lain warna kulit lah. Dia pergi buat. Hello. Tak ada kena-mena kulit anda. Kalau awak buat salah, dia tangkap awak. Kalau awak buat betul, orang sepatut bagi hadiah. Tapi masalahnya, saya jumpa di Semenasi. Saya travel negeri ke negeri. Saya tengok ada. Sengketa Kabila pun ada. Kenogorian pun ada. Ya, orang kita. Ini bukan orang kita. Ini orang sini, bukan orang sini. Tak boleh kalau saya tak boleh. Kenapa tak kahwin orang tu? Oh, dia bukan bangsa saya. Tak boleh. Kalau dia bukan orang soleh, solehah, tak apa. Dia bukan orang bertakwa. Dia bukan orang beriman. Dia bukan orang agama sama. Tak apa. Ya. Kenapa tak bagi dia projek tu? Oh, dia tak ada upah saya. Itu tak boleh. Kenapa awak minat jaga orang ni? Oh, saya sayang semua manusia. Tak apa. Saya tak kira bangsa. Itu bagus. Kenapa awak tolong dia ni? Dia bukan suku sakat kamu. Dia bukan keluarga kamu. Oh, kerana Allah suruh kita beramal jariah kepada umat manusia. Tak kira siapa. Ya Yunas, wahai manusia. Itu bagus. Itu bagus. Jadi, apa yang menurut cara neraca Allah, furqan Allah, mizan Allah, budaya yang Allah letakkan, garis ukur, penapis Allah, itu kira takwa. Siapa yang selainnya, penapisnya perkauman, kekeluargaan, atau keakuan, tak untunglah. Akan rugi, akan sakit jiwa. Betul tak? Ya? Itu sajalah. Alhamdulillah. Bulyang. Okey. So, sekarang kita berdepan dengan berbagai kaum, kita kena guna bahasa yang mereka faham. Orang yang kita tuju itu, kita kena guna bahasa dia. Okey, kalau dia bahasa Arab, kita Quran diturun bahasa Arab. Kalau dia bahasa Melayu, kita guna bahasa Melayu. Apek guna bahasa Melayu. Kenapa Apek orang Cina boleh bahasa Inggeris? Kenapa pergi dakwah kepada orang Melayu? Dulu saya round dunia, saya guna bahasa Inggeris. Saya tengok strateginya terlalu mendatar, terlalu luas. Jadi saya nak mengasah bakat saya mempengaruhi orang, tapi fokus bahasa Melayu dulu. Kerana saya besar di tanah Melayu, di Malaysia. Dan bahasa Malaysia, kita panggil bahasa kebangsaan. Nasional bukan bangsa, bahasa kenegaraan. Dan kita tahu dia jadi isu sensitif. Tapi Allah kata, dia jadikan pelbagai lidah bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa tilafu sinatikum wal wanikum. Inna fi zalika la ayati liyatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah kejadian langit dan bumi. Tengok langit dan bumi, pelbagaian. Itu tanda kebesaran. Dan warna kulit lain. Kita tengok, Masya Allah, kagumnya tengok orang kulit hitam. Orang pergi Afrika tengok orang kulit hitam. Antara kaum yang paling sempurna pada saya. Badan dia tegap semua. Wanita dia tak payah pakai coli. Tak? Cantik. Tak ada plastik saja. Cuma rambut dia tak suka. Dia banyak kutu lah. Dia buang semua, lepas tu dia letak rambut palsu, dia lekat. Itu bukan rambut betul lah. Lepas tu dia tak ada plastik surgery. Dia punya hidung mancung ke matanya, tegap semua. Jadi kita tahu black is beautiful. Lepas tu kita tengok warna coklat, warna putih, warna ni tu bandar saiz kecil, saiz besar, saiz tinggi, saiz bulat. Semua ada. Mata biru, saya pernah tengok mata hijau, mata perang, mata silver, mata emas ada. Jadi semua ada, semua saya nampak. Kekuningan. Jadi Allah kata ini semua ada tandakan kebesaran dia. Jadi kita kalau bangga sebagai kebesaran kita, silap. Kecantikan, aku ni cantik ni, aku ni handsome ni. Kalau rasa ni daripada diri anda, anda silap. Anda syirik sebenarnya. Anda sudah lawan ayat Allah. Lawan keterangan Allah. Kerana keterangan Allah sebut, semua aku jadikan. Tak ada satu pun saya tak jadikan. Semua saya atur. Semua kecantikan dari saya. Semua keenakan dari saya. Semua sifat saya, nama baik-baik. Awak cakap apa nama? Maha cantik. Nama baik kan? Dari Allah. Semua nama Allah. Awak tengah mengerang kesakitan. Oh, sakit. Itu pun nama Allah menurut satu hadis. Jangan ganggu dia. Dia tengah panggil nama Tuhan. Nampak? Kita berkomen TikTok kita.
Ada Cina yang baik, salah satunya saya tahu you lah. Saya Cina baik lah. Belum mati mana tahu baik. Belum mati macam kilau legenda baru tahu. Orang kata Mahathir hebat. Tunggu sampai dia mati. Bila orang mati baru legenda. Mandela, dia dah mati. Legenda. Gandhi, dia dah mati. Macam-macam kes. Macam-macam kes kontroversi ya. Saya, bila saya mati, sebab orang kata, atau orang lupakan. Tapi kalau orang ingat sebagai baik, kita kata, Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah. Dia ni baik kerana Allah. Dia ni baik kerana Allah cetus tentukan. Kalau dia ni jahat, pun kerana Allah. Syarri makhluk. Allah menjadikan kejahatan, kebaikan, syaitan, semua dari Allah. Itu adalah ketakwaan. Menyedari daripada mana datang semua segala sesuatu. Ini falsafah mudah tapi payah. Okey. Apek pun tahu mak kilau ke Allah. Kalau tak tahu mak kilau, orang kata lu planet mana lu, lu tanah mana lu tanah ini air tak ada belajar. Sebenarnya saya tak ada belajar dalam buku sejarah. Saya terdengar-dengar orang cerita mak kilau, dicap saya pendahaka, orang Melayu sendiri bantu tangkap mak kilau. Lepas tu mak kilau pejuang kemerdekaan hebat. Lagi banyak nama, Ahmad Bustaman, siapa lagi, Bung Hanuddin Helmi, yang sosialis Asam Syafakir, yang siapa tu Rashid Maidin, yang Abdullah Sebi, lepas tu yang Melayu Nusantara Jos Rizal, Melayu Jos Rizal Filipina tapi Jos Rizal, Sukarno. Saya baca semua tu kerana menarik. Sejarah Ya Allah pun saya baca, Jin Haisan punya gangster pun saya baca. Menarik, apa-apa sejarah menarik kita baca. Tapi tak ada perasaan kaum. Jangan, kadang saya lupa pun saya Cina. Bila saya tengok, saya cakap Melayu pun. Tapi kadang orang ingatkan saya, oi Cina, lu jangan cakap lu Cina. Macam, baru saya teringat. Tapi saya tak rasa Cina. Cuba tutup mata. Orang rasa awak ni bangsa apa? Jantina apa? Orang apa? Wujud tak? Tak ada. Tak ada sangat. Semua ini rahsia, misteri ciptaan Allah untuk kita bertafakur. Kasih tahu rahsia ilmu makilau sikit Apek. Apek mana tahu? Apek tak pernah jumpa. Rahsia Nabi lagi bagus. Itu pun kita tak pernah jumpa. Kita ikut hadis-hadis. Kononnya sahih. Buya Syakur kata kamu tak nampak, tak hadir. Dia masih pandang. Dia, menurut ulama lain dia masih kita dengar. Itu sebab kita kena tapis. Tapi Al-Quran special. Walaupun kita dengar, dia qadim. Dia adalah sifat Allah. Al-Kalam. Dia sudah filuh mahfuz. Tak ada satu pun berubah. Dia cabar. Dia satu mukjizat akhir zaman ini. Itu sebab kalau tak ada Quran, tak ada neraca, tak ada Furqan, tak boleh beza hak dan batil. Manusia main bantai je. Macam dulu zaman Hitler lah, Perang Dunia Kedua. Kami bangsa Arya, bangsa yang paling tinggi, darah suci. Yang lain semua kita musnahkan. Dia nak musnahkan Yahudi. Dia nak musnahkan Gypsy. Dia nak musnahkan orang gay, orang homoseks. Bagus tak? Tak bagus kalau kamu cuba musnahkan ciptaan Allah. Kamu cuba jadi Tuhan. Faham tak? Kita cuba menghukum orang. Pergi rejam orang. Pergi tangkap orang. Bukan pendakwa. Hukum Allah. Biar Allah hukum. Biar melalui qadi, melalui syariah yang sah. Ada khalifah, ada pemerintahan Islam. Bukan main awak sendiri. Banyak kita jadi penghukum. Awak sesat. Ada tuduh Apek juga ada. Apek ilmu mana. Tapi terpaksalah menghadapi. Tak problem, no problem. Bring them on. Bawalah apa-apa kekecewaan. Apek hari ini tak daki gunung ke? Apek sekarang berada di Cameron pula. Genting Highland. Dah daki lah tadi. Daki tak sampai ke sini lah, turun balik. Saja tengok. Bawa kawan keluarga daripada Vietnam. Dia pun orang kaya lah. Vietnam, kebetulan kaya. Dia pun booking saya tengok. Bilik besar ni. Tak sempat Apek ajak lah. Tuan semua ikut semua berkampung sini. Tapi siapa ada dekat-dekat nak ziarah boleh lah. Okey, itu sajalah. Ini nak pukul 7 nanti. Kalau siapa ada komen, saya akan download ini dan save dalam YouTube dan juga link pada Facebook. Ini saja bicara santai. Kalau sesiapa ada apa-apa jua pertanyaan, sila bagi saya PM. Saya tak akan siarkan identiti. Saya suka persoalan saudara. Saya suka falsafah hidup saudara-saudari. Saya suka nak tahu pengalaman. Saya suka sangat nak tahu macam mana kucing awak mati. Dia makan apa hari itu. Bukan. Masalah peristiwa tak berapa penting. Masalah orang tak berapa penting. Yang paling penting,
asam garam hidup. Pelajaran hidup. Kenapa kita wujud? Ke mana hala tuju kita? Boleh tak kita bersatu? Boleh tak kita sampai satu tahap kesedaran? Ketakwaan. Apa perancangan Allah sebenarnya? Apakah Allah main-mainan kita? Apa komen saudara semua? What is your opinion? Apa yang awak boleh cakap yang menginsafkan, bukan lagi bagi orang sombong, bukan bagi lagi orang tutup pandangan. Buka hati. Bila buka hati macam-macam, feeling. Bila buka hati yang jatuh cinta, feeling. Bila putus cinta, teruk. Berapa kali lah putus lah. Sudah serik lah, tak mau lagi lah ya. Tapi Allah menentukan. Bukan kita menentukan. Allah yang menentukan. Bolehkah you jangan ada perasaan? Boleh tak you sekarang tak ada emosi? Tak ada emosi perkauman. You kata, aku tak ada feeling apalah. Mustahil. Semua orang ada emosi. Aku tampar sekali lah. Tengok. Dia marah. Muka dia merah. Dia marah. Merah dan marah. Betul tak? Semua orang ada feeling. Okay. So, itulah. Kita mesti bertukar pendapat dengan keadaan dalam suasana yang sihat. Dalam suasana yang siuman, waras. Kita kena berdialog, kena bermuzakarah, kena berbincang, tegur-menegur. Kerana kita berbilang bangsa, bukan di Malaysia. Seluruh dunia Allah yang jadikan semua kaum, semua suku bangsa, semua jenis rupa bentuk. Saya pergi semalam di mana tu Putrajaya, saya tengok manusia sudah buka sempadan. Happy aja makau. Semua saya tengok. Keinsafan sudah hilang. Dulu PKP bukan main insaf tau. Tapi sekarang tak ada lagi bertafakur, tak ada lagi berzikir kepada Allah. Hanya meratib saja saya tengok. Itu muhasabah lah. Itu renungan. Apakah saya sendiri bermuhasabah? Apakah saya sendiri bertafakur? Apakah saya sendiri insaf dan kembali kepada Allah bertaubat? Dalam apa jua fikiran saya? Itu soalan yang penting bagi diri sendiri. Ini yang saya cuba nak galakkan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada merenung kejadian Allah. Allah suruh kita, itu hukum, ya wajib, ya. Okeylah, saya rasa cukuplah kita meratib-ratib menjelang waktu maghrib. Jadi ada 2 minit lagi pukul 7 saya mengisikan masa. Kita berpeluang baik hidup dalam satu negara yang ada kaum besar Melayu. Melayu Nusantara ni hebat. Kelainan. Bangsa Cina, bangsa paling ramai daripada utara. China pun ada di sini. Kalau boleh jadi jambatan untuk berdakwah kepada China kan bagus. Panggil semua, amai semua. Mari kita semua mengenal Islam. Ambil pelajaran Islam. Jawi tak apalah. Maksud ayat Allah. Hafal 4 maksud ayat Allah. Awak boleh dapat SPM. Bagaimana sebagai satu syarat? Apa kalau jadi Perdana Menteri akan letakkan itu syarat. Di samping syarat ketum boleh. Ketum ini kita mau kalahkan itu cannabis daripada Thailand. Itu ganja dibenarkan dalam di Thailand. Kita mau benarkan ketum di sini. Kerana ketum di Malaysia ini, ketum merah. Lebih mahal daripada ketum Thailand. Dan Thailand saya tahu ada seludup. Saya dengar berita. Mereka seludup daripada Kedah. Untuk dijual kepada Eropah, Jerman. Bernama Keratung. Mereka buat duit tuan-puan. Jadi kalau apa tukar kerajaan, kita mau ketum. Alahkan. Dan semua anak orang Cina, semua anak orang India, semua anak orang Melayu sendiri mesti hafal 5 ayat maksud ayat Quran. Baru boleh dapat SPM. Macam mana? Kita berdakwah. Dan Allah juga bagikan kita kaum India. Kepada benua India. Ada kaum India sini. Tahun-tahun balik Chennai, hantar wang balik. Cina sendiri tanam wang sini, pusing sini, dia hantar sampai Canada, Australia pun ada. Saya tahu. Keluarga saya sendiri. Kaya raya. Adik-beradik mereka tak fikirkan. Saya pula kena jaga. Itulah. Kita tahu apa falsafah hidup masing-masing. Tapi ini semua rahmat. Allah bagi Malaysia ini istimewa. Jadikanlah. Kita kaum yang dominan kan. Persahabatan. Muhibah. Menjadi kaum yang dominan dari segi falsafah hidup. Jadi contoh. Apa nak takut minoriti. Majoriti pun kita tak takut. Kebetulan kita majoriti. Kita bukan minoriti. Di Malaysia kita 60%, 65% bumi putera Melayu. Di dunia kita 1,5 bilion, 2 bilion orang. Yang musuh kita Yahudi baru 20 juta orang. Apa mau takut? Masalahnya apa? Kita jahil. Jahiliah moden. Ayat Allah sudah tak tahu. Saya pergi mana-mana, orang yang baca Quran tak tahu makna apa yang baca. Seolah-olah mabuk. Seolah ayat Quran sebut, jangan kamu mendekati solat bila kamu tak tahu apa, tak faham apa kamu baca.
Sama sekarang. Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Faham tak? Tak faham. Malik Yaumiddin, faham tak? Tak faham. Iya kena budu, ya kena. Saudara faham tak? Yang mendengar kalau tak faham, insaflah. Maaflah saya cakap. Maaf, saya bukan nak bagi engkau syok now. Saya bukan bercakap ini, engkau ikut. Oh, seronoknya dengar. Saya selalu bila jumpa kawan tu balik, saya tanya dia balik. Sudah hafal tak Al-Fatihah? Saya dera dia. Saya halau dia. Oh, tak faham tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Bukan solehah. Macam mana dia solehah kalau tak tahu maksud ayat Quran yang simple. Okey, Huwallahu ahad pun tak tahu. Inna a'tainaka kat Kausar lagi tak tahu. Wal as tak tahu. Macam mana nak jadi orang Islam? Itu kita renung, bukan saya bidas, bukan saya dera, bukan saya ambil kesempatan, saya hentam mana yang sempat. Okey? Ketum adalah penawar yang buat racun ialah kita. Sebenarnya saya nak kaji lebih Habatus Sauda. Saya jumpa Profesor Mustafa Ali Muhammad yang membuat Nisajen yang Apek pun tolong jual. Jangan lupa Nisajen order dari Baik Preacher, ada dari Apek ya. Letak hashtag Apek dapat tawaran semasa. Saya tanya dia, saya nak kaji tentang Habatus Sauda. Profesor Mustafa jawab apa kepada saya? Lu lebih bagus kaji ketum. Itu pun ketum sudah habis kaji. Ketum lagi banyak khasiat menurut dia, Profesor. Jadi saya pergi try ketum. Cara dia masak, masuk peti ais dulu, bagi ais apa-apa sayur dia kata. Kalau masuk ais, lepas tu you masuk balik air, dia buang dia punya toksik lah. Lepas tu dia lembutkan dia punya enzim semua daripada dalam tu. Vitamin K keluar. Lepas tu kita rebus, biar bunuh vitamin C, tapi vitamin K keluar. 6 jam. Maksud saya peram air tu saya minum. Hui, kala itu utara punya tanaman ganja lah. Kala itu Thailand lah. Saya rasa, sedap. Okay, so itu saja. 703 sudah musafir sikit bersama keluarga Vietnam pelawat Vietnam. Tauke dia itu buat itu usaha lobster sama sana ada gaharu. Saya dah jumpa gaharu tapi saya tengah menguji lagi. Hari tu gaharu saya rasa palsu. Jadi saya tak jadi jual. Tak boleh jual kepalsuan tak boleh menunggang barangan, saya tak boleh ambil untung cara haram. Tak boleh. Kalau saya tahu itu adalah tak baik, kita jangan berniaga. Allah akan bagi ganti. Jadi Amoy Vietnam tu datang, dia bawa itu gaharu asli daripada tempat dia, Nha Trang. Jadi dia kata berjuta, berpuluh juta, berpuluh ribu satu gram saja dolar. Okay. So ini ilmu. Saya kata, kita boleh berdagang. Dan kita mesti berdagang. Syekh Sufi saya fatwa terakhirnya 2015, 7 tahun dulu, sebelum dia meninggal 1-2 tahun lepas, dia kembali berdagang. Dinar dirham pun dia suruh tinggalkan. Kembali kepada dagang. Muamalah Nabi, sunnah Nabi, kabilah Nabi. Kita mesti berkabilah, berdagang. Mesti bukan makan nasi daging, berdagang. Berdagang antara satu sama lain. Kerana itulah kemewahan Allah bagi. Dan kita gerakkan macam-macam jaringan sosial, pengaruh. Macam-macam ilmu bila kita musafir. Lepas ni sempadan dah buka, Apek nak balik Thailand. Nak menyusup. Lepas Thailand pergi Laos, Cambodia, Vietnam. Mungkin balik China. Itu buat iPhone semua tu. Jangan cerita orang rahsia. Apek akan buat. Apek jual melalui jaringan sini. PM. Apek nak berdagang. Jadi saudagar kaya. Kita boleh nikah lah. Ramai-ramai. Kembangkan umat. Bukan poligami. Kembangkan umat. Ini salah faham ini. Kita dah tinggal jauh ayat-ayat Allah ni. Subhanallah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon semua sihat selalu. Dan wabillahi taufiq wa hidayah.